مصباح الصدور. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد،
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia segak berbaju biru. Ni uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia segak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, first of all, terima kasih kerana masih melihat, menonton program Ilmu Wang Dunia Akhirat yang tidak bersiaran lebih kurang seminggu dan kita kembali balik untuk berkongsi ilmu yang Abang Abu rasa satu yang perlu kita kongsikan setiap hari. Jadi hari ini saya masih lagi kata orang tu nak kongsikan daripada semalam. Semalam kita dah cerita mengenai 20 sebab kenapa orang tak kaya-kaya. Hari ini kita nak sambung daripada sebab-sebab tu. Sebab yang ke-6 dan 10. 6 hingga 10. Kalau semalam saya dah cerita mengenai 5 daripada 20 tu kita dah cerita semalam dan hari ini kita nak sambung ke 6 hingga 10. Alright, yang kita akan ceritakan sebentar lagi tapi marilah kita mulakan hari kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Moga-moga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini kita nak just bercerita apa khabar orang-orang di mana tu semua. Marilah kita beristighfar. Mulakan hari ini dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Mudah-mudahan hari kita ni akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, saya nak just ulang balik apa yang kita bincang semalam. Semalam kalau kita tengok ada beberapa benda yang kita bincang. Antara sebab yang menyebabkan orang tak kaya ataupun orang tak kaya-kaya walaupun dia ada semua tau. Ada ilmu yang tinggi, pergi kelas, pergi itu, begini tapi masih tak percaya. Sebab mereka ni percaya sangat pada orang. Alright, itu yang kita cakap semalam dan seterusnya kita juga bagi tahu mereka mempunyai scarcity mentality ataupun mentality scarcity, iaitu takut macam seolah-olah rezeki tu tak ada. Ini juga punca mereka tu negatif sangat. Dan seterusnya saya juga cerita mengenai negative belief ataupun kepercayaan yang negatif. Ini negative belief. Kita dah cerita yang ketiga semalam, mempunyai satu negative belief, iaitu mereka tak yakin, mereka dengan masalah tak boleh bayar, dia fikir tu, dia fikir ni. Ada juga orang yang datang jumpa saya cerita tapi mereka ni negatif. Bila negatif, macam mana kita nak positif? Macam mana kita nak mengexpect benda positif? Jadi positifkan dulu, baru cerita macam mana kita nak
positifkan dengan mengira semua nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Alright? Dan seterusnya Abang Abu juga cerita mengenai satu lagi yang saya cakap pasal sijil. Dia cakap, nak kaya ni diorang ingat nak kena ada sijil besar-besar, sijil tinggi-tinggi dan sebagainya. Sebenarnya itu bukanlah sebab seseorang tu kaya ataupun mencapai kejayaan mencapai kejayaan mereka tak, tapi sebaliknya adalah disebabkan usaha mereka dan sebagainya. Alright, kita juga ada Muhammad Amran. Assalamualaikum Abang Abu, dan juga kita ada Firuz. Firuz juga ada kat sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya kalau kita tengok, dia juga terlampau mengikut emosi. Ini juga disebabkan mereka terlalu ikut emosi, juga boleh menyebabkan mereka macam tak berjaya mencapai kekayaan. So, ini yang kita cerita semalam. Kalau bab semalam semua sebelah yang Abang Abu dah tulis kat sini ni, alright, semua kat atas ni kan, kat atas ni semua ni, inilah yang kita bincangkan 5 benda. Jangan percaya pada sesiapa pun bila datang bab duit, sebab mereka ni terlampau percaya yang menyebabkan mereka tak kaya-kaya sebab ditipu lah, babe. Kan, tu juga satu mistake yang besar. Dan hari ni Abang Abu nak sambung 5 lagi, alright, 5 lagi sebab-sebab kenapa orang tak kaya. Tapi sambil tu kita juga nak tengok, kalau anda ada soalan, boleh tanya Abang Abu. Dan bagi yang terlepas episod-episod yang sebelum ni, anda boleh pergi ke YouTube Abang Abu untuk dapatkan balik. Banyak sangat berjam-jam kita bercerita kan. Ada semua episod-episod di YouTube. Jadi yang terlepas boleh pergi ke YouTube dan cek di YouTube. Anda akan dapat banyak informasi. Dan semalam 5, hari ni kita nak sambung 5 lagi sebab kenapa orang ni walaupun ada banyak benda, dia tak kaya-kaya juga. Apa sebabnya? Kenapa? Kita nak just check. Sebab Abang Abu ada 20 saya nak bagi tahu. Alright, Ida Salsa juga cakap Assalamualaikum dan sahabat-sahabat, selamat pagi dan moga-moga Allah rahmati. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright. Okey. Jadi apa yang seterusnya? Agak-agak kalau tak ada soalan kan, kalau anda ada soalan boleh tanya juga. Next Rooney pun ada kat sini. Oh yo. Alright, dan kita Radia Ismail juga dekat sini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sambil tu bolehlah tanya soalan pada Abang Abu, kan. Dan hari ni Abang Abu tak turun tau, tak keluar lagi sebab saya minum air suam saja. Patutnya puasa tapi hari ni tak sempat untuk berpuasa. Dan sebab ada juga perjumpaan sekejap lagi. Okey, kita nak just tanya, kalau ada soalan lah boleh tanya. Kalau tak, saya nak terus ke nombor yang ke-6. Alright? Apakah sebab? Apa lagi yang menyebabkan orang ni tak kaya-kaya kan? Semua ada, babe. Apa yang tak ada? Semua ada tapi tak kaya-kaya juga. Jadi kita nak tengok apa lagi yang menyebabkan orang ni tak kaya. Satu lagi sebab ada ni. Jadikan kekayaan tu macam benda yang kompleks sangat. Jadikan kekayaan kompleks. Apa tu kompleks? Biar Abang Abu explain, alright? Biar Abang Abu explain supaya awak macam faham sangat benda ni. Alright, tapi saya nak just letak kat situ ni. Alright. Ini dia jadikan, diorang jadikan kekayaan ni satu benda yang kompleks. Maksudnya, kekayaan ni susah. Dia kompleks. Dia kena buat benda-benda yang susah. Benda-benda yang susah. Maksudnya dia kena buat benda yang dia tak faham. Ini adalah satu sebab juga ramai orang yang tak kaya-kaya, kerana bukan benda-benda kompleks yang perlu kita faham dalam kekayaan. Sebaliknya buat benda-benda yang asas dulu. Seperti apa yang Abang Abu dah pernah bagi tahu, senyum, ada energi yang tinggi, niamai tu kita. Benda-benda itu, lepas tu jaga mak ayah, sedekah, berselawat banyak, jaga solat, baca Al-Quran. Benda-benda ni yang sebenarnya asas tau. Kadang-kadang kita tak faham
Ramai yang dalam keadaan murung, dalam keadaan yang macam kacau bilau dengan kewangan ni, mereka rasa mereka boleh selesaikan dengan mencari dan mencari tanpa memberikan perhatian kepada apa yang sepatutnya diberikan. Alright? Sebagai seorang Islam, kita kalau Islam, kita ada cara-cara ataupun cara hidup kita. Jadi itulah yang perlu kita berikan perhatian sebelum kita nak berkejaran untuk mencapai banyak kekayaan dunia dan sebagainya. Jadi ramai orang bila saya bertemu dengan mereka, mereka mengutarakan keadaan dia orang macam ni dan macam tu. Tapi bila kita tengok balik, apa yang mereka lakukan dalam bab-bab keagamaan, connection dia orang dengan Allah macam mana, connection dia orang dengan solat macam mana, apakah amalan-amalan solat mereka betulkan, adakah mereka baca Quran, jadi benda-benda ni bila kita tengok balik, dia ada kekurangan di situ. Dan bila kita mula betulkan benda tu, maka dia akan memudahkan kita untuk mencapai kekayaan dan kita akan dapat banyak ilham daripada Allah supaya senang sangat kita dipermudahkan perjalanan kita. Ini benda tak faham. Saya cakap pun kadang-kadang orang cakap, alah kau cakap macam ni. Kan sebenarnya aku bukan cakap lah, babe. Aku memang dah rasa benda ni. Alright, bila kau terkejar-kejar dengan benda-benda yang sebenarnya kau rasa itulah cara dia, kau kena okey, contohnya very simple lah, kau kena melabur saham yang kau tak faham, padahal tak ada ilmu, kau kena buat benda-benda yang teknikal yang luar biasa untuk kita kaya. Ini semua adalah satu benda yang pada Abang Abu bukan betul, sebab kalau benda tu betul, pastinya semua orang yang ada tu dah kaya raya, right? Jadi sebenarnya benda yang kalau tengok balik orang-orang yang kaya, orang-orang yang berjaya kan dari segi kewangan yang kaya-kaya betul, mereka mempunyai sifat-sifat yang Abang Abu cakap tu dulu. Diorang bukan dah kaya pun nak buat tau. Dia buat tu untuk kaya. Jadi kekayaan tu datang dengan sendirinya. Jadi Abang Abu nak anda berikan benda tu. Jadi jangan jadikan kekayaan tu satu benda yang kompleks. Lebih benda yang mudah. Menyimpan. Ada tak simpanan kita buat? Cek kat situ. Simpanan ada ke tak ada? Kalau tak ada, itu sudah menunjukkan kita dalam satu keadaan yang tak betul untuk menjadi kaya. Alright? Dan ada tak kita buat simpanan dan perbelanjaan kita macam mana? Terkawal tak? Ada tak kita berbelanja apa yang perlu ataupun mengikut kehendak kita? Lepas tu kita tengok pelaburan. Ada tak kita melakukan pelaburan-pelaburan yang sebenarnya aset? Bukan kita melabur dalam benda-benda yang mengeluarkan duit. Cek benda tu. Dan ada tak kita mempunyai pendapatan yang bukan hanya datang daripada pekerjaan kita, sebaliknya ada tak kita siapkan pendapatan-pendapatan yang lain yang orang panggil multiple source of income? Adakah kita bersedia, ada ilmu ke tak ada? Benda-benda macam ni perlu kita berikan perhatian. Jadi jadikan kekayaan tu satu yang kompleks. Itu juga menjadikan orang tu tak kaya-kaya, right? Dan seterusnya kalau kita tengok, mempunyai satu belief system yang negatif, ni yang seterusnya. Okey, mereka dia dua tau lain, negative belief dan satu lagi yang panggil dia belief system yang negatif. Negative belief ni ada kepercayaan yang dia tak boleh kaya, aku tak ada ni. Belief system yang negatif adalah kekayaan tu tak bagus, dia menyusahkan, kekayaan tu membawa benda yang tak betul. Jadi mereka mempunyai belief system yang sangat negatif, mungkin disebabkan apa yang berlaku di persekitaran kita, dengan yang berita-berita yang kita dengar, dan benda-benda ni juga menjadikan orang-orang mempunyai belief system yang negatif terhadap kekayaan. Dan ini adalah biasanya datangnya daripada perjumpaan kita dengan orang. Kadang-kadang apa yang berlaku pada seseorang tu, kita membaca, kita melihat, kita menonton banyak benda-benda yang memberikan kita idea yang orang kaya ni memang jahat. Jadi itu adalah satu belief system yang mereka bentuk juga. Antara benda-benda yang menjadikan mereka percaya benda-benda ni tak betul. Right? Itu juga yang menyebabkan mereka tidak kaya-kaya. Kan? So ini antara benda yang abang nak cerita. Kalau korang ada soalan boleh tanya. Kita ada siapa ni? Nak tanya hari ni AA manis macam Ustaz. Terima kasihlah Kak Ida. Sekarang ni banyak air lah, saya minum banyak air. Dia haus kan, jadi minum air sikit.
Okay, Wan Suryana Muhammad dia cakap Waalaikumsalam semua. Alright. Dan belief system yang negatif. Dan seterusnya Abang Abu nak sambung je lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Sambil tu kita sambung-sambung je benda-benda yang seterusnya. Dia orang ni tak ada plan. No plan or strategy. Tak ada. Strategi. Dia macam tu. Mereka ni tak ada plan ataupun tak ada strategi. Ini juga menyebabkan mereka macam tak capai kekayaan. Plan tak ada, babe. Plan tak ada. Strategi tak ada. Dia main tam je. Kan? Kau nak jadi kaya, kau kenalah ada plan dia. Contohnya kalau kita nak pergi ke satu tempat. Daripada sini kita nak pergilah, katakan kita nak pergi Perlis ke, Langkawi ke, Kedah ke daripada KL ni. Kita sudah ada plan tau. Plan perjalanan. Okey, aku akan ikut jalan ni. Aku akan ikut highway. Aku akan ambil plus. Dan aku akan, perjalanan tu aku akan berhenti dekat sini lah kalau perlu. Dan aku nak isi minyak. Whatever. No, like permulaan. Aku nak pergi check kereta aku. Okey semua ke tak. So, semua benda ni adalah plan. Alright? Kita perlu buat planning. Kalau kita tak plan, macam mana kan? Jadi, first kali kita kena plan benda tu. Alright? Dan ramai orang yang tak berjaya, mereka tidak mempunyai plan. Dan mereka tak ada benchmark. Kalau kita nak pergi jalan jauh, kena ada benchmark. Okey, sampai dekat Air Hitam. Kononnya daripada Johor ke Perlis kan. Okey, sampai di Air Hitam, kita nak relax kejap. Lepas tu mungkin dekat Air Keruh, kita nak stop sekejap. Lepas tu sampai Kuala Lumpur. Kita nak maybe rehat sekejap. Macam tu. Dia ada, kata orang tu ada benchmark untuk kita dah capai satu tempat dan sebagainya. Jadi kita perlu ada plan dan sistem. Jadi financial ni, dalam kewangan ni, ramai yang tidak berjaya ni tak ada mempunyai plan. Tanya dia, kenapa pergi kerja? Dia pun tak boleh jawab kenapa dia pergi kerja. Jadi benda-benda macam ni, kita perlu ada plan. Ke mana kita nak pergi? Dan untuk nak pergi ke sana, apa yang perlu kita ada? Perlu bawa apa yang perlu kita bawa, apa yang dalam konteks travel kan. Tapi dalam konteks kewangan ni, apa yang perlu aku sediakan, apa yang perlu aku bincangkan, apa yang perlu aku tahu, ilmu aku perlu ada. Adakah aku nak start dengan berniaga, adakah aku nak start dengan dengan pelaburan. So kita perlu ada strategi tertentu. Ini juga yang menyebabkan ramai orang yang tidak sebenarnya berjaya. Dan mereka tak tahu macam mana nak capai tu sebab tak ada plan. Bila tak ada plan, macam mana kita tahu sama ada kita dalam perjalanan menuju ke tak? Itu yang ramai yang dah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih tak ada ke mana-mana. Masih dekat situ juga pusing dan sebagainya disebabkan tak ada plan dan tak ada strategi. Alright. Yang lagi satu ni ada plan tapi dia tak ikut. Dia ada plan tapi tak ikut. Maksudnya, kadang-kadang ada orang pergi belajar dengan guru besar-besar lah kan. Tapi tak follow plan. Ini yang seterusnya. Right? Dia orang kadang-kadang ada plan. Kan sebab apa? Bayar mahal-mahal belajar dengan orang hebat-hebat tapi tak ada follow the plan. Kan? Tak ada follow pun tak guna juga. Sebab tu ramai orang yang walaupun dia mempunyai keinginan nak berjaya, dia pergi sana, dia belajar itu, dia belajar ini, tapi akhirnya mereka tak dapat apa-apa juga disebabkan mereka tak follow. Ataupun dia follow sekejap dan dia give up. Kan? Dia konon-konon ikut. Lepas tu dia nak belajar semua. Come on, brothers and sisters. Alright? Awak boleh belajar banyak benda. Kan? Tapi awak kena tahu apa yang awak belajar tu ada tak dia membantu kita mencapai apa yang kita nak. Sebab tu ramai orang dia bukan apa, dia belajar sebab dia rasa dia nak join sebab online join ataupun dia rasa hebat. Bila dia cerita yang aku join benda ni dia rasa hebat. Tapi sebenarnya tak ada apa, babe. Alright? Tak follow plan, habis juga. Kau belajar daripada guru macam mana pun, biarlah dia terror macam mana pun, tapi kalau kau tak ikut plan, maka kau tak boleh berjaya. So, ini juga disebabkan mereka tak mencapai kejayaan. Alright? Mencapai kejayaan. Sebab tak ada follow plan. So, ini antara benda yang Abang Abu nak just share dengan anda. Lebih ni kita dah bagi lebih pula kan pada hari ni. Abang Abu nak bagi lebih sikit kan. Tapi apapun ni antara benda. Dan kalau kita nak teruskan juga, mereka juga kenapa mereka tak kaya. Kita dah lebih daripada 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Kita ada satu lagi, alright. Tak follow plan. Dan satu lagi yang pada hari ni Abang Abu nak just like tambah lah apa yang sebenarnya menyebabkan orang ni tak kaya. Sebabnya dia macam ni, keselesaan. Dia dalam keselesaan. Dalam keadaan selesa. Ni. Ini juga satu penyebab orang tak kaya. Alright? Dia rasa dia dah selesa lah, cukup lah kan. Aku dah ada benda-benda yang aku nak. Kan? Benda-benda macam tu sebenarnya. Alright? Jadikan orang tu dia macam selesa. Bila kita dalam keselesaan, ramai orang yang tak akan terus buat something. So dia rasa susah tapi dia selesa lah. Rumah ada, makan ada, minum ada. Semua benda-benda macam ni buatkan mereka ni selesa. Jadi bila dia dah selesa, dia tak ada satu tujuan untuk dia nak buat sesuatu yang menjadikan dia lembab. Dan akhirnya dia makin lembab dan bila berlaku sesuatu, itu jamlah mereka tergetar-getar ataupun dia tercari-cari benda-benda yang boleh jadikan dia semangat balik dan sebagainya. Jadi ini antara benda yang Abang Abu nak bincangkan pada hari ini. Alright, kalau kita nak bincang sama-sama ni pun bagus juga. Yang ada kat sini je lah. Yang ada kat sini kan. Mungkin apa sebab yang menyebabkan kita tak kaya-kaya. Kan? Tak kaya-kaya ni. Padahal apasal tak kaya? Semua okey apa? Belajar dengan guru yang bagus gila. Bayar berapa beratus ribu bayar nak belajar. Kan? Sebab sekadar nak belajar tu sanggup berhutang. Sanggup ada yang pergi jual rumah, sanggup ada yang ambil loan kan untuk nak belajar konon kan. Tapi apa guna kalau kita belajar dan kita tak really follow dengan benda yang kita belajar. Alright. Jadi ini antara benda-benda scarcity mentality yang saya cerita, keselesaan babe. Keselesaan ni kan dulu macam aku ni dulu memang dalam satu keadaan tak selesa. Kan, tak selesa babe sebab kita ada banyak benda yang perlu kita selesaikan dan ini menjadikan kita macam kena buat jugalah. Kan, kena buat, kita kena lakukan sebab tak selesa babe. Bila kita selesa kita tak kisah sangat. Kita tak kisah sangat bila kita selesa, itu yang menyebabkan kita makin lembab. Sebab tu kita kena check diri kita ni. Ada tak kita ni selesa sangat dengan kehidupan kita? Mungkin itu penyebab kita tak kaya-kaya. Selesa tak bermaksud kita kaya. Dia rasa macam selesa tapi dia tak kaya sebab dia ada rasa tak cukup. Itu yang sebenarnya terjadi kepada ramai orang yang dia rasa selesa dah cukup lah sebab makan ada, minum ada, masih lagi boleh mendapat bantuan daripada kerajaan. Jadi mereka rasa selesa dan akhirnya mereka dalam keadaan yang tak berjaya-jaya, tak kaya-kaya. Jadi kita jangan kalau kita dalam keadaan selesa, maka cari apakah tujuan hidup kita. Kan, bila kita dalam satu keadaan selesa dan kita tak nak bergerak, kita ada masalah, kita ada banyak persoalan, maka kita perlu lihat balik, adakah kita mempunyai satu purpose? Apa sebab aku nak hidup? Soalan ni kan, dia macam simple tau. Tapi bila kita tanya soalan tu berulang-ulang kali, barulah kita akan dapat satu jawapan. Kita ni kenapa aku hidup ni? Hidup ni macam tak ada apa-apa. Sebab kita selesa sangat. Dan akhirnya kita selesa ni dan selesa ni dia tak bawa apa-apa kejayaan dia. Dia selesa ni bagi orang-orang yang lupa. Orang yang lupa ni lah dia selesa. Orang yang ingat bahawa kita akan mati, kita ada lagi satu kehidupan, orang ni rasa takkan selesa. Dia tak selesa dengan kedudukan dia. Dia akan buat banyak benda untuk dia meneruskan perjalanan membuat amal ibadah supaya mereka dapat hidup dengan selesa kat sana. Macam itulah aku nak berbual. Aku masih tengah cari mood. Cari mood dan hari ni kita dah, alhamdulillah lah. Yang bestnya dapatlah macam kita sembang-sembang selepas lama sangat kan. Lama sangat kita ni Okey.
So, ada tak apa-apa soalan yang kita nak tanya? Kalau tak, saya ingat hari ini 9.30 sampai 9.30 sajalah kot. Kita bagi tak mau panjang-panjang. Kalau 9.30, setengah jam tu Alhamdulillah dapat belajar sedikit. Dan kalau ada soalan, saya jawab. Kalau tak ada soalan, kita stop di sini. InsyaAllah, supaya Abang Abu dapat buat banyak benda ni. Ada banyak benda yang nak kena buat. Alright. Tapi saya, sukalah berbual-bual ni. Sebab belum dapat balik mood dia kan. Mood dia belum keluar lagi. Sebab dah 2 hari, hari ni hari kedua kita sambung balik tajuk 20 sebab kenapa orang tak kaya-kaya. Dan bagi yang terlepas, bab-bab sebelum ni bolehlah awak tanya ataupun tengok pada YouTube Abang Abu Mekanik Wang, ada YouTube, kat situ boleh check semua benda. Alright? So kalau tak ada apa-apa, saya ingat itu sajalah untuk hari ini. Walaupun sebentar, tapi insyaAllah kita dapat sambung lagi. Alright? Dan kita jumpa lagi esok 9 hingga 10 insyaAllah, ataupun 9 hingga 9.30. Sebenarnya program ni pukul 9 dia bukan 9.30. Semalam tu 9.30. Jadi kadang-kadang orang macam ternampak 9.30. Jadi insyaAllah tu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.